Assalamualaikum. Hello everyone. Apabila menulis ayat bahasa Inggeris, kadang-kadang kita akan terkeliru bila kita nak tulis has got ataupun bila kita nak guna have got. Dalam video ini kita akan bincang bila nak tulis has got, bila nak tulis have got. Yang pertama, kita faham dulu apa maksud has got. Has got ni bermaksud mempunyai ataupun memiliki ataupun ada. Apabila ayat bahasa Inggeris kita menggunakan subjek singular ataupun satu ataupun seorang, kita guna has got. Subjek seperti he, dia seorang lelaki, she, dia untuk perempuan, my mother, ibu saya, Halim, nama orang, the man, lelaki itu juga seorang, ataupun it, ia, semua subjek itu menunjukkan kepada seorang ataupun satu. Oleh itu, kita perlu guna has got. Selepas ini saya akan tunjukkan contoh-contoh ayat yang menggunakan has got. Contoh yang pertama, he has got black hair. Yang kedua, she has got a pink dress. Dalam dua contoh ini, kita guna subjek he dan juga subjek she. Dua-dua subjek ini merujuk kepada seorang. Lihat contoh ayat seterusnya. Yang ketiga, my mother has got blonde hair. Halim has got some books. Dalam dua ayat ini, saya juga menggunakan subjek singular, iaitu seorang subjek. Subjek saya yang pertama adalah my mother, seorang ibu. Yang kedua, Halim, seorang lelaki. Apabila seorang, kena guna has got. Kita teruskan dengan ayat yang seterusnya. Nombor 5. The man has got 10 shells. Nombor 6. It has got big white teeth. Dalam dua ayat ini, the man adalah seorang lelaki. It merujuk kepada seekor binatang. Guna has got. Alright. Daripada 6 ayat tadi, saya nak masing-masing tengok subjek yang saya buat dalam warna orange. Subjek he, she, my mother, Halim, the man, it. Semua subjek itu merujuk kepada seorang manusia ataupun seekor binatang. Kita kata subjek singular. Bila singular, bila satu, bila seorang subjek, guna has got. Bagaimana pula dengan have got? Dari segi maksud, have got dia sama maksud dengan has got, iaitu mempunyai, memiliki, ada. Have got kita guna apabila subjek kita lebih dari satu, iaitu plural subjek. Contohnya macam they, mereka, we, kita, my friends, rakan-rakan saya, Greg and Anna, Greg dan Anna. Tetapi peraturan ini dia istimewa untuk I, saya, you, kamu. Kita tahu I, saya, ini memang seorang. Kalau you pula, kamu, kadang-kadang you boleh jadi seorang, you boleh jadi lebih dari seorang. Tetapi peraturannya perlu guna have got. Jadi, ingat, kalau subjek kita lebih daripada seorang, ataupun I, ataupun you, gunakan have got. Contohnya seperti dalam dua ayat ini. I have got brown eyes, you have got 40 shells. Dalam dua ayat ini, I dengan you tu merujuk kepada seorang ataupun satu subjek. Tetapi I dengan you gunakan have got. Contoh ayat seterusnya, yang ketiga. They have got curly hair. Dalam ayat ini, they tu merujuk kepada subjek yang lebih dari seorang. They bermaksud mereka. Mereka lebih daripada seorang. Bila lebih daripada seorang, gunakan have got. Sama juga konsep dia dengan contoh yang keempat. We have got homeworks. We have got homeworks. Ayat subjek ini adalah we. We adalah kami. Kami lebih daripada seorang. We have got. Bila subjek lebih dari seorang, guna have got. Pada contoh ayat yang seterusnya, kita akan tengok apa lagi
plural subject yang boleh ditulis. Nombor 5. My friends have got black hair. My friends merujuk kepada lebih dari seorang kawan. Jadi gunakan have got. Ayat yang ke-6. Greg and Anna have got some books. Greg and Anna ni dua nama manusia. Jadi dia adalah plural subject. Kena gunakan have got. Sama juga kalau kita gunakan nama-nama lain ataupun subjek plural yang lain. Guna have got. Untuk ingat balik contoh yang saya bagi tadi, I dengan you walaupun seorang subjek gunakan have got. Contoh lain, they, we, my friends, Greg and Anna semua tu plural subjek sebab dia lebih daripada seorang. Tengok subjek tu yang dalam perkataan warna hijau. Ingat, plural subjek dan juga I dan juga you gunakan have got. Sebagai penutup yang ringkas, kita ingat balik. Has got used in a sentence with singular subject, iaitu seorang ataupun satu subjek. Tengok contoh yang saya bagi. He has got, she has got, my friend has got, Adi has got, the cat has got. Manakala, have got ni used in a sentence with I, you or plural subject, iaitu subjek yang lebih dari seorang ataupun lebih dari satu. Tetapi ingat, I dengan you, dia boleh jadi seorang. Peraturan dia gunakan have got juga. Yang lain seperti they have got, my friends have got, Adi and Anna have got, the cats have got. Tu senang sebab jelas ianya lebih dari seorang atau lebih dari satu subjek. Jadi ingatlah, singular subject kita guna has got, plural subject kita guna have got. That's all for now. Thank you. Please subscribe, follow and